semua dalam kemungkinan 10 orang yang tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, ini merupakan siri rakaman berkenaan perbincangan tentang perbandingan antara undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil. Sebelum ini, pada pertemuan kali pertama, kita telah bincangkan tentang ciri-ciri perundangan Islam, di mana kita telah menerangkan tentang ciri pertama, iaitu syariat Islam ini bersifat syariatul rabbaniyah, divine law, undang-undang ketuhanan. Yang itu nanti kalau siapa yang mungkin belum pernah mendengar, boleh lihat kepada dalam playlist kita. Okey, pada hari ini saya nak bincangkan tentang ciri kedua perundangan Islam. Ciri kedua itu ialah berkaitan dengan undang-undang Islam ini bersifat, dikata alamiah, universal, sejagat. Maksudnya syariat Islam ini sebenarnya terpakai untuk semua orang. Sepatutnya kalau Islam mental lah. Ini cakap dalam konteks Islam mental. Sebelum tu saya nak kata ginilah. Dalam mana-mana sistem perundangan pun, tak kira sistem perundangan apa pun, kalau dalam sebuah negara tu, tak kira lah ikut ideologi apa pun, ada ideologi komunis ke, ideologi kapitalis ke, ideologi liberal demokrasi ke, mana-mana negara yang mengamalkan apa-apa ideologi pun, bila mereka memerintah, biasanya mereka akan menggunakan satu undang-undang saja. Undang-undang yang bersifat umum, semua rakyat tertakluk pada undang yang sama. So begitu juga dalam konteks Islam, kalau sekiranya, ni saya cakap dalam konteks Islam yang sebenarnya, kalau dalam konteks Islam, kalau sekiranya Islam yang katakan yang memerintah, katakan dalam sebuah negara tu memang segala-galanya mengikut undang-undang Islam. Maka ketika itu, undang-undang Islam juga terpakai pada semua. Tak kira dalam jenayah ke, dalam kes sivil ke. Sekarang kita lihat dalam contoh negara kita. Semua orang, sampai kira orang Islam ke orang bukan Islam, kalau mereka melakukan jenayah, mereka akan didakwa di mahkamah. Iaitu di mahkamah sivil lah. Katakan seorang tu melakukan jenayah, membunuh sebagai contoh. Tak kira dia Melayu atau India ke, ataupun Cina ke, ataupun sesiapa saja, maka mereka takluk pada undang-undang yang sama. Ini memang ciri undang-undang begitu. So keadaan sama juga berlaku dalam sistem perundangan Islam. Sebab Islam itu sendiri bersifat syumul. Sebab itu kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah sebagai Tuhan semesta alam. Dan dalam Quran juga Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu Muhammad, ya Muhammad, kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. So Islam itu bersifat satu agama yang bersifat sejagat, universal. Sebab itu kita lihat dalam jamaah Rasulullah pun ada orang Islam di kalangan orang daripada seperti Bilal bin Habsyi, orang Negro, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Salman Al-Farisi daripada Parsi, ada Abu Zar Al-Ghifari daripada puak Ghifari. Termasuk juga ada orang Yahudi. Atas Rasulullah sendiri pun berkahwin dengan salah seorang, isteri Rasulullah adalah seorang Yahudi. So itu memang ciri Islam itu, satu agama yang bersifat sejagat. So oleh kerana dia bersifat agama sejagat, maka perundangan juga digunakan untuk semua orang. Kecuali kalau ada dalam sebuah negara itu, sesuatu kaum itu mereka ada undang-undang sendiri. Katakan dalam konteks negara kita, kita ambil perundangan negara kita mengamalkan sistem bukan sistem perundangan Islam 100%. Tapi untuk orang Islam, dalam undang-undang dia kata undang-undang yang bersifat matrimonial atau bersifat dalam bahasa perundangan Islam kata al-akhwalu syakhsiyah, undang-undang peribadi lah, undang-undang tentang kahwin dan sebagainya, maka ada mahkamah syariah. So kalau katakan dalam sebuah negara, katakan ada satu undang-undang berkaitan dengan, katakan kita ambil undang-undang di negara Perancis, ada undang-undang Perancis. Tapi kalau dalam negara Perancis tu ada katakan rakyat-rakyat dia yang bukan orang Perancis ataupun orang Perancis tapi dia ada keturunan daripada bangsa itu, kalau sekiranya ada undang-undang peribadi mereka, kemungkinan undang-undang itu akan dipakai. Kita ambil contoh di New Zealand. Walaupun mereka ada undang-undang berkaitan dengan semua rakyat New Zealand, tapi mereka juga ada undang-undang tentang rakyat dia yang bangsa Maori. Ada undang-undang. So itu biasa. Itu biasa dalam sistem perundangan. So keadaan sama juga berlaku dalam sistem perundangan Islam. Dari segi itu nampak ada persamaan.
Sebab itu dalam perundangan Islam ni, sejak awal lagi Rasulullah katakan semua kita sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua daripada Nabi Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Sebab dalam Islam tidak ada perbezaan. La fadla li Arabi ala ajami illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang yang bukan Arab atau orang ajam kecuali dengan takwa. Dan Quran ini Allah kata, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha atqakum. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Hujurat surah yang ke-49 Allah mengatakan Allah menjadikan manusia ini daripada pelbagai inna khalaqnakum, daripada lelaki dan perempuan, dan jadikan dari berbilang-bilang bangsa dan kabilah untuk kenal mengenal. Sesiapa yang paling orang yang paling muda di sisi apa? Inna akramakum innallaha, orang yang paling muda di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. So, kalau kita lihat pada aspek itu, Islam ni dikata mempunyai undang-undang bersifat sejagat. Sebab tu kita orang Islam, kita berasa bertuah kerana Islam ini dia tak perlu pinjam daripada perundangan lain untuk nak tegakkan perundangan itu. Sebab dalam Islam ini dia sudah mencukupi. InsyaAllah kita akan bincang nanti ciri yang ketiga, iaitu Islam ini bersifat syumul. Hari ini saya terangkan dari segi Islam bersifat sejagat saja. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar perundangan Islam, hatta orang Yahudi pun mereka tertarik dengan kehebatan perundangan Islam. Kita ambil contoh. Pernah berlaku perbicaraan antara Presiden negara, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau telah pun bawa kes ke mahkamah untuk tuntut dia punya baju besi kan. Baju besi dia telah pun hilang, dan bila dia pergi ke sebuah pasar dia dapati ada orang Yahudi yang memiliki baju besi Sayyidina Ali itu. Maka Sayyidina Ali pun bawa kes itu ke mahkamah. Dan hakim yang dengar kes itu adalah hakim Qadi Shureh, kadi yang hebat lah. Ini kadi ni dilantik zaman Sayyidina Umar. Bila dibawa ke mahkamah, hakim tanya pada Sayyidina Ali, apa bukti yang kamu kata bahawa baju ini milik kamu? Kan? Sebab orang Yahudi kata baju itu milik dia. Sebab dalam Islam, siapa yang menuduh dia kena datangkan bukti lah. Al-bayyinatu minal mudda'i wal yamin ala man ankar. Itu ada satu hadis lah yang jadikan juga sebagai satu prinsip dalam perundangan Islam. Al-bayyinatu minal mudda'i. Bayyinah, keterangan adalah dilakukan oleh orang yang menuntut. Oleh kerana Sayyidina Ali yang menuntut, kalau dalam bahasa sekarang itu plaintiff lah, plaintiff dan pihak yang menuntut, maka dia kena kemukakan bukti. Itu prinsip dalam perundangan Islam, juga terpakai dalam perundangan Barat juga, sama. Sayyidina Ali kata ada bukti tapi daripada keterangan daripada anak saya. Kata Qadi Shureh, kata Hakim Shureh, tak boleh sebab keterangan daripada anak anda, anak-anak khalifah ni pun, dia kata itu adalah keterangan yang ada kepentingan. Orang kata interested witness. Dalam kalau kita belajar perundangan Barat pun mereka ada panggil istilah interested witness. Saksi yang berkepentingan. Bila saksi yang daripada keluarga sendiri, berkemungkinan dia akan bagi keterangan memihak kepada pihak yang menuntut tu besarlah. Sebab dia adalah ayah dia. Kan? Jadi mahkamah tak boleh terima keterangan itu. Oleh kerana keterangan tidak ada, hakim tanya, selain daripada anak anda, anak-anak kamu, ada tak keterangan lain? Dia kata tak ada. Dia tak ada, maka Sayyidina Ali kalah. Walaupun dia presiden negara, walaupun dia pergi kepada menteri, bawa di mahkamah, dia kalah. Dia kalah sebab apa? Tidak ada bukti. Sebab mahkamah ini, tuan-tuan, tak kira mahkamah mana pun, mereka hanya putuskan kes berdasarkan keterangan dan bukti. Mahkamah ni dikata apa dipanggil bias neutrality. Mana dia bukan satu institusi yang bias. Siapa saja yang hadir di hadapan dia tak kira sama dengan kau presiden ke, kau rakyat biasa ke, engkau mesti kemukakan bukti. Sebab aku, kata hakim, memutuskan kes berdasarkan keterangan dan bukti. Sayyidina Ali kalah dalam kes itu, walaupun dia sebagai presiden negara. Bila kalah, Sayyidina Ali pun terimalah ikat. Bila kita pergi mahkamah, bila kita dah setuju pergi mahkamah, bila kita kalah, kita kena terimalah. Sebab ada setengah pihak tu, bila dia dah kalah,
kata gunakan hadis 2 hakim masuk neraka lah, 1 hakim masuk syurga lah. Sedangkan dia nak bawa kes tu ke mahkamah. So Sayyidina Ali terima keputusan tu dan terima kekalahan dia dalam mahkamah. Tapi di sana terdapatnya satu peristiwa yang menarik. Bila Sayyidina Ali kalah, walaupun dia kalah, tapi defendant itu, pihak orang Yahudi itu, dia melihat keadilan Islam itu. Dia melihat keadilan itu. Bila dia lihat keadilan itu, akhirnya dia pun mengucapkan syahadah, masuk Islam. Jadi kat situ tuan-tuan, nampak tak? Islam tu kata orang nampak kajian tu. Sebab tu ada satu prinsip kata, justice must not only be done, tapi must be seen to be done. Keadilan bukan saja mesti ditegakkan, tapi nampak ditegakkan. So, orang Yahudi nampak. Walaupun dia khalifah, walaupun dia presiden, walaupun dia Perdana Menteri, tapi dia gagal bawa bukti, walaupun baju tu sebenarnya baju dia. Tapi orang Yahudi menafikan itu ada ambil Sayyidina Ali. Tapi dia nampak keadilan itu, dia nampak hakim tak bias, akhirnya dia terima. Walaupun dia menang, tapi dia akhirnya dia serahkan baju itu kepada Sayyidina Ali. Dan dia mengucap syahadah pula, masuk Islam lagi. Sayyidina Ali pula bila lihat kepada apa yang berlaku itu, Sayyidina Ali pun hadiahkan baju besi itu kepada orang Yahudi itu. Tengok tuan-tuan, inilah contoh keadilan dalam sistem Islam. Sebab itu tuan-tuan, sejarah ini boleh berulang kalau sekiranya kita memahami perundangan Islam itu. Sebab tu bagi saya, syariat Islam ini satu syariat yang memang kita sebagai orang Islam berasa amat baiklah. Tapi malangnya tak ramai orang yang memahami benda tu. So tujuan kita buat video ini adalah untuk kita memahami apakah paling kurang tahu ciri-ciri perundangan Islam. Ini saya baru bagi pada dua ciri dia. Satu ciri yang tadi Rabbaniyah. Yang kedua ciri Alamiyah. Yang ketiga insya-Allah kita akan bincangkan dalam minggu depan, Syumuliyah, iaitu syariat Islam ini bersifat lengkap, komplit, lengkap dan melengkapi, kamil wa mutakamil, syamil wa mutasyamil. Dia perundangan Islam ni ada dalam bahagian peribadi, ada juga bahagian bahagian dipanggil muamalat, ada bahagian munakahat, ada bahagian jinayat, ada kita belajar lah. InsyaAllah kita akan terangkan. Sedangkan undang-undang barat ni mereka tak ambil kisah tentang isu peribadi ni. Dalam perundangan Islam dengan perundangan Islam kita akan lihat, perundangan Islam dengan perundangan barat kita akan dapat bezakan. Dalam perundangan Islam termasuk Islam menyediakan satu peraturan undang-undang berkaitan dengan macam mana kita how to conduct ourselves secara peribadi. Contohnya nak semayang apa. Tapi kalau dalam undang-undang barat tidak ada. Mereka tak ambil tahu. Bagi mereka itu soal peribadi, kami tak mau campur. Ini perbezaan undang Islam dengan undang sivil. Tapi itu insya-Allah kita akan bincangkan di kuliah akan datang ataupun dalam perbincangan yang akan datang. Hari ini saya hanya nak menyentuh tentang perundangan Islam bersifat syumul, bersifat alamiah. Saya tambah sikit tuan-tuan. Alamiah ni bukan saja orang dalam sistem perundangan Islam tu mereka bertanggungjawab kepada manusia. Malahan dalam perundangan Islam, kalau anda menyeksa atau merosakkan tumbuh-tumbuhan, menyeksa binatang pun anda boleh diambil tindakan. Kalau saudara baca buku Yusuf Qaradawi, ni saya baca buku ni mungkin zaman saya remaja dulu. Tajuk dia Al-Iman wal Haya, iman dan kehidupan. Dan terjemah dalam bahasa Melayu lah. Al-Iman wal Haya. Dalam sistem itu, dalam buku itu diterangkan bagaimana Sayyidina Omar pernah sekali tu dia berjalan di sebuah lorong, di sebuah jalan di sebuah jalan lah, kita kata jalan raya. Tiba-tiba jalan raya itu dilihat ada seekor binatang tercedera kerana jalan tu rosak. Binatang tercedera kerana jalan rosak. Sayyidina Umar kata apa? Ni boleh lihat dalam buku Yusuf Qaradawi, Al-Iman wal Haya, iman dan kehidupan. Dia kata kalau sekiranya binatang itu cedera kerana jalan ni rosak, kerana zaman aku tak tengok jalan ni, aku akan bertanggungjawab di depan Allah. Tengok, hatta jalan rosak pun mengakibatkan binatang cedera pun, Umar mengatakan itu juga satu kesalahan. Sekarang ni kita lihat jalan berlubang pun kadang-kadang sampai orang ada mati pun ada orang tak nak bertanggungjawab. Tu beza. So itulah lebih kurang ciri kedua,
tak perlu panjang-panjang sangat untuk saudara mungkin nak terlampau panjang kan saudara akan susah nak memahaminya. InsyaAllah tuan-tuan, pada pada pertemuan akan datang, tak pergi kuliah lah ni, kita akan terangkan ciri yang ketiga. Saya harap tuan-tuan dapat terus ikut siri ni. Sebab siri ni kalau tuan-tuan ikut, insyaAllah tuan-tuan kita akan belajar sampai ke peringkat apa dia hudud, apa dia qisas, apa dia ta'zir. Sebab saya ke arah itu semuanya. Sebab saya nak terangkan. Sebab ramai orang bercakap tentang hudud tapi tak faham. Kalau tuan-tuan tanyalah mereka-mereka yang kata nak laksana hudud, tanyakan mereka. Apa dia hudud? Saya rasa mungkin mereka pun tak faham. Apa dia ta'zir? Apa dia hukuman qisas? Apa dia diyah? Ramai mereka tak faham. Tapi bersemangatlah. Inilah contoh-contoh di mana kita tak maulah kita nanti ke peringkat di mana kita orang Islam ni menyokong atau membantah satu perkara tanpa kita ada pengetahuan. Sebab kita orang Islam, kita patutnya orang yang berilmu, orang yang ada pengetahuan. Nak sokong ataupun nak bantah apa-apa pun mesti dengan ilmu. Bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi saja. Inilah tujuan kita mengadakan video ini dan juga kita mengadakan siri ataupun mengadakan channel ini sendiri. Prima Facie Media ini antaranya untuk kita mendidik rakyat, sama ada kita untuk mengetahui undang-undang manusia, man-made law, ataupun undang-undang perundangan Islam itu sendiri. Saya tak kata saya orang yang mungkin terbaik lah, tapi saya ada belajar bab ini. Saya cuba kongsikan pengalaman dan juga ilmu yang ada sedikit ini untuk saudara pengurangan yang tahulah. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.